أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين رواه البخاري ومسلم أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap, para ahli jawatan kuasa surau Platinum Al-Mawaddah, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memperbanyakkan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan bimbingan dan pimpinan daripada Allah kita masih lagi dapat kekuatan untuk melaksanakan salat fardu secara berjemaah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menilai ibadah-ibadah kita ini sebagai nilaian ibadah yang terbaik bagi kita di sisinya, dan kita bertawassul dengan seluruh ibadah kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita serta seluruh ahli keluarga kita dengan keselamatan yang terbaik di dunia, bahkan keselamatan yang terbaik dan abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini masuk sesi yang ketiga, malam ini masuk sesi yang ketiga, dan kita menyambung kembali perbahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, yakni kumpulan hadis-hadis adab dan akhlak seorang muslim. Dan kita masuk pada hadis yang pertama, dan saya dua slot sebelum ini saya tidak memperkenalkan diri saya kepada muslimin muslimat rahimakumullah. Saya memohon kemaafan. Kadang-kadang bila ada di depan ni dia gabra, dia terlupa. Jadi nama saya Rosman bin Sapiai. Saya berasal daripada Felda Kampung Awah, Temeluk, Pahang, Darul Makmur. Dilahirkan di sana, dan sekarang saya menjawab jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa, dan saya sedang berkursus NPQEL untuk menjadi guru besar. InsyaAllah kursus habis dalam bulan 10 ni. Jadi selepas daripada itu, sama ada terus diserapkan sebagai guru besar atau mungkin dilantik menjadi penolong kanan penolong kanan pentadbiran dulu. Saya sekolah rendah dan umur saya 47 tahun. Saya tinggal di Seksyen 30 berdekatan dengan Kota Kemuning ataupun Kampung Jalan Kebun. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan perbahasan kita pada hadis yang pertama pada malam ini,
yang menceritakan berkenaan dengan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, yang sebahagian daripada ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Yang bermaksud, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan cara yang paling baik. Jadi hadis pada malam ini ialah hadis an Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dari wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila saya menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat sepatutnya menyebutkan kembali sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di bibir, keluarkan sedikit suara. Kerana Nabi kata barang siapa yang disebutkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berselawat kepadaku, maka dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang kedekut. Dan orang-orang yang kedekut. Haji Bakhil pun nama je Haji Bakhil, mungkin dia pun tak sekedekut itulah kot lama je kan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita dengar nama Nabi, sama ada nama ataupun gelaran ataupun ganti nama, ya, kata ganti nama bagi Nabi seperti nya dan sebagainya, maka kita disunahkan untuk membalasnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama saja, bukan bila kita dengar sallallahu alaihi wasallam je. Contohnya kita dengar kata Nabi baginda telah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ditujukan kepada Nabi ya, terus kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Hadis daripada Abu Amr Asy-Syaibani, beliau berkata, pemilik rumah ini sambil menunjukkan rumah Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kami bahawa dia berkata, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Jadi Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya salat di awal waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa birrul walidain. Yang kedua, Nabi menjawab iaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, yang ketiganya ialah al-jihadu fi sabilillah, berjuang, yakni berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kalau sekiranya aku minta ditambah, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam akan menambahnya. Maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, kalau aku tanya lagi, pasti Nabi akan menjawab lagi. Jadi aku tanya 3 soalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjelasan bagi perkataan yang penting dalam hadis ini iaitu ahabbu ilallah, Allah lebih mencintai dan meredai amalan tersebut dibanding amalan lain. Jadi kita fahamlah kan, maksudnya 3 amalan ni
yang Nabi bagi tahu ni adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah apabila seseorang hamba melakukannya. Jadi tempat yang paling pertama sekali kedudukannya, iaitu amalan yang pertama sekali kedudukan di atas sekali, yang paling pertama ialah salat di awal waktu. Bahkan kita juga ada larangan daripada salat di hujung-hujung waktu dengan sengaja, kan, dengan sengaja, kecuali kita berniat untuk qasar dan jamak. Dia sebab itu ada jamak takhir, ada jamak takdim, kan. Walaupun masyarakat kita ni dalam bab qasar dan jamak ni sebenarnya ramai orang yang tak buat. Masyarakat kita dia paling takut dengan qasar dan jamaah. Sebab apa? Sebab bacaan niat tu panjang sangat, tak cukup nafas. Kan? Sedangkan niat itu adalah lintasan di hati. Tahu tak macam mana nak jamak takdim? Tahu. Tahu tak macam mana nak jamak takhir? Tahu. Buatlah. Dan yang paling menakutkan dalam masyarakat kita, bila ada pandangan dia kata buat apa kita nak qasar jamak, kan surau dan masjid banyak. Zaman Nabi dulu tak apalah qasar dan jamak sebab surau dan masjid banyak. Maka jawapan yang kita bagi mudah aja pada orang yang berkata begitu. Habis tu Allah yang menciptakan qasar dan jamak tak tahu ke di akhir zaman nanti masjid dan surau banyak? Kan? Allah tu kan maha mengetahui. Apa Allah buat satu syariat, dia tak tahu ke nanti di akhir zaman surau dan masjid banyak sehingga adanya syariat? Bahkan qasar dan jamak itu adalah syariat Islam. Bahkan ada hadis yang menceritakan barang siapa yang tidak mendirikan salat qasar dan jamak itu secara sengaja, dia seperti menolak hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sebab qasar dan jamak itu hadiah daripada Allah. Bayangkan, orang bagi hadiah pun kita suka, kita terima dengan baik. Allah bagi hadiah, kita kata apa? Tak apalah ya Allah, aku tak perlukan. Amboi. Sombong betul. Sebab itu qasar dan jamak ini kita lakukan apabila kita berkeadaan, bagi qasar berkeadaan dalam musafir. Betul? Manakala jamak ada juga sebab-sebab yang lain. Seperti seorang doktor yang terpaksa masuk dewan bedah awal waktu, maka dia boleh jamak solat. Boleh jamak lah solat tu, kan. Mana-mana solat yang perlu dia jamak lah sesuai dengan keadaan dia. Tapi tak bolehlah jamak zuhur, asar, maghrib dan isyak sekali lalu. Muslimin muslimat yang ada ilmu saya dan yang melakukannya pun ustaz yang sama macam saya. Tuan-tuan bayangkan. Ustaz tu, kan. Jadi saya bermusafir dengan beliau, saya pun berhenti dengan dia untuk solat qasar dan jamak. Kemudian dia solat lagi, saya pun tak tahulah dia solat apa. Kami teruskan perjalanan. Bila masuk waktu maghrib, saya pun kata pada dia, jomlah kita berhenti solat dulu, kan, qasar dan jamak. Dia kata nak solat apa lagi? Yalah qasar dan jamak lah. Yalah tadi kan kita dah buat. Dia kata yalah tadi kan kita buat zuhur dengan asar. Oh, aku dah jamak lah zuhur, asar, maghrib, isyak sekali. Tuan-tuan, benda ni berlaku. Wallahi, saya bukan buat cerita. Wallahi, ini orang yang sama-sama belajar agama. Tuan-tuan, kita tak kata dia tak reti, bukan. Mungkin dia salah faham. Pasal dia belajar, betul tak? Salah faham ini paling menakutkan. Sebab itu pagi-pagi doa yang kita perlu panjatkan kepada Allah, Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Itu di antara doa yang kita disunahkan dan disunatkan untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi selepas daripada subuh ketika wirid. Itu di antara doanya, Rabbi zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang berguna. Ilmu yang tak berguna kami tak dapat pun tak apa. Kami nak ilmu yang berguna. Warzuqna fahma, dan rezekikanlah kepada kami kefahaman terhadap ilmu tersebut.
Banyak ilmu tak faham-faham, masalah juga, betul tak? Faham tapi ilmu tak ada. Aku faham ni, aku faham macam mana nak baca, tapi aku tak ada ilmu nak baca. Kan? Faham Quran tu kena baca begini-begini, tapi tak reti nak baca, payah juga. Kan? Faham Al-Quran tu adalah kitab Allah yang paling agung, kalam Allah yang qadim, tapi nak baca tak boleh, tergagap-gagap, tak boleh nak baca dan sebagainya, parah juga. Sebab itu kita minta kepada Allah pagi-pagi lagi tu selepas subuh, ketika wirid habis segala wirid tu, kita baca di antara wiridnya ialah Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Ataupun kalau sendiri seorang-seorang, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Itu di antara doa yang termasuk dalam zikir waktu pagi. Kan? Jangan lupakan doa tu ya, baca. Walaupun kita dah berumur kan, sama-sama berumur ni, kita tetap mohon kepada Allah ilmu yang berguna dan juga kefahaman, rezeki akan faham terhadap ilmu yang Allah bagi kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Jadi 3 amalan, iaitu salat di awal waktu. Kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kan Allah bagi tahu macam tu dalam Al-Quran, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu adalah ditentukan waktunya. Salat di awal waktu. Disunahkan azan dan iqamah itu walaupun kita tidak salat di masjid. Di mana-mana kita salat bagi lelaki ni, bagi lelaki ya, disunnahkan dia azan dan dia iqamah macam biasa, walaupun dia tidak salat di masjid. Tapi galakan yang paling utama ialah salat di masjid. Yang lepas timbul perbahasan wanita macam mana. Mufti dah jawab kan, Dr. Anhar Opir pun dah jawab dalam bab ni. Wanita digalakkan untuk datang ke masjid, tetapi ia tidak membatalkan hadis yang menyatakan salat wanita paling besar pahalanya ialah di rumahnya sendiri. Kan? Dia ikut susunan tu. Salat seorang wanita di dalam bilik peribadinya lebih besar pahalanya berbanding salat seorang wanita di ruang tamu rumahnya. Salat seorang wanita di ruang tamu rumahnya lebih besar pahalanya berbanding dia salat di surau berdekatan dengan rumahnya. Salat seorang wanita di surau di rumahnya lebih besar pahalanya berbanding dia bekerja ke masjid negeri untuk salat berjemaah. Nampak? Kan kadang-kadang ada wanita kan kata, bang, saya nak pergi masjid negeri lah. Suami dia kata, jauhnya kau nak berjalan, kan di sini ada surau. Masjid negeri besar, berkat sikit. Tak ada, hadis dia tak kata begitu. Hadis dia kata yang dekat dengan rumah tu lagi baik. Bahkan hadis kata dalam bilik kau lagi baik. Tetapi ia tidak juga menafikan kalau wanita nak datang solat berjemaah dengan syarat-syarat yang tertentu. Dia kena datang salat berjemaah ni tanpa bau-bauan yang menyebabkan tok imam tu pun tak tenang hati masa jadi imam. Kan tak boleh. Dia tak boleh datang dengan kakinya ada gelang yang berbunyi-bunyi. Kan? Dia tak boleh datang itu dengan kedatangannya itu tidak macam orang yang nak datang ke masjid, macam orang nak pergi pesta, kan? Ada syarat-syarat tertentulah. Itu bagi wanita. Tapi lelaki memang confirm pahala yang paling besar ialah salat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, yang kedua albirru, yakni lawan daripada perkataan derhaka, iaitu berbuat buruk kepada orang tua dan mengabaikan hak-hak keduanya. Birru maksudnya kebaikan, al-walidain, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Ini di akhir zaman ini ia sangat-sangat menakutkan. Betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah, kena hati-hati dalam bab ni. Kadang-kadang kita kena fikir balik, apakah kita ini seorang anak yang baik kalau ibu dan bapa kita tiba-tiba takut nak menegur dan bercakap dengan kita? Betul tak? Takut.
Kan? Jadi takut mak ayah ni pada anak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mak ayah ada perasaan takut pada kita, banyak-banyakkanlah bertaubat. Mak ayah tak berani nak tegur, tak berani lah tegur rumah dia, dihalau aku nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai orang tua dia ada perasaan macam itu. Kan? Kita kena cek, semak balik adab kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihad, memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimah Allah dengan mengorbankan jiwa, harta dan seluruh apa yang dimiliki oleh seseorang muslim dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Kan? Islam tidak pernah menggalakkan peperangan. Islam tidak pernah menggalakkan kekasaran dan kezaliman. Islam mempertahankan diri daripada diperkotak-katikkan oleh musuh. Kemudian, iaitu seandainya aku meminta, walawistazadatuhu, iaitu seandainya aku meminta baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghuraikan lebih lanjut tentang berbagai kedudukan amalan yang paling utama, maka pastilah Nabi akan menghuraikannya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kandungan hadis ini yang pertama ialah perintah untuk sentiasa mengerjakan salat tepat pada waktunya. Masya Allah. Ibadah salat ni ibadah utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah kunci kepada seluruh ibadah. Kena ingat kunci. Dalam hadis Nabi kata, amal yang paling utama yang Allah akan hisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Satu suara akan berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, tengoklah kepada salat wajib hamba-Ku. Kan sekiranya pahalanya sempurna, tuliskan dengan sempurna. Kalau ada kekurangan, suara itu akan berkata, kalau ada kekurangan, maka tengoklah pula kepada solat sunat hamba-hamba-Ku. Kalau sekiranya ada pahala solat sunat itu, maka tampunglah pada pahala solat yang wajib yang ada kekurangan. Jadi solat sunat ni penting kerana ia tampungan kepada pahala solat wajib yang ada kekurangan. Tapi ingat, bukan yang sengaja dikurangkan. Sebab kita solat ni, kita pun tak tahu sempurnanya mana, betul tak? Tetapi belajar tentang solat, hukumnya adalah wajib. Berapa ramai manusia kalangan masyarakat kita yang dia cukup suka untuk bertalaqi musyafahah ayat-ayat Al-Quran dengan ustaz-ustaz dan imam-imam, betul tak? Tetapi tak ramai yang nak bertalaqi musyafahah dengan bacaan-bacaan yang rukun qauli dalam salat dengan tok imam ataupun ustaz-ustaz. Kan? Al-Fatihah, ramai orang bertalaqi musyafahah, ramai. Bahkan yang paling utama yang kita kena duduk bertalaqi musyafahah dalam bab salat ialah rukun fi'li, rukun perbuatan. Itu yang paling utama sekali. Kena salat, biar orang yang pakar dalam bidang salat tengok cara kita salat. Bukannya kita main ikut cara orang salat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi kata seorang lelaki dia telah salat selama 60 tahun, tetapi di sisi Allah tidak ada satu waktu salat pun yang Allah terima. 60 tahun dia solat. Bayangkan 60 tahun. Kalau umur dia 70 tahun, dia solat bermula daripada 10 tahun. Umur 70 tahun dah dia solat. Dah 70 tahun umur dia. Dia telah mendirikan solat selama 60 tahun. Dan Nabi kata tak ada satu solat pun yang Allah terima daripada solat-solat dia. Kenapa? Nabi pun sebut dalam hadis itu, kerana ada kalanya rukuknya betul, sujudnya salah. Ada kalanya sujudnya betul, rukuknya salah. Nabi sebut tentang rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun yang majoriti dalam 13 rukun dalam salat. Yang kedua rukun qauli, rukun bacaan. Tapi ingat,
dalam bab solat, orang yang baru mendirikan solat, baru mengenal Islam dan wajib mendirikan solat, dia wajib membetulkan rukun fi'li, perbuatan solat dia wajib betul. Tapi bacaan-bacaan boleh ditukar dengan zikir-zikir yang lain buat sementara waktu. Itu perbahasan dalam bab fiqh. Sah solat dia kalau dia gantikan Al-Fatihah dengan Subhanallah, dengan syarat dia baru mengenal solat. Ni kita ni kalau gantikan dengan Subhanallah batal lah, pasal dah solat lama, tak boleh ganti. Ini untuk orang yang khas baru mendirikan solat ataupun baru masuk Islam dan ingin mendirikan solat. Tapi dalam bab rukun perbuatan, berdiri lurus, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, kedudukan duduk ketika tahiyat akhir, bukan cara duduk iftirash tawarruk tu, duduk ketika bacaan tahiyat akhir. Tak kiralah duduk macam mana pun, yang sihat duduk cara sihat, yang sakit duduk cara sakit, dia wajib duduk ketika tahiyat akhir sesuai dengan keadaan solat tu lah. Jadi dia kena tahu benda tu. Yang tu dia kena tahu 100%. Sebab kalau salah cara rukuk, salah cara sujud, salah cara duduk antara dua sujud, solatnya batal. Penting. Sebab itu Nabi bagi penekanan pada hadis ini, as-salatu ala waqtiha, salat mengikut waktu yang ditentukan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lepas daripada ni, kalau berasa diri kita belum pernah lagi talaqi musyafahah dalam bab salat, carilah orang yang pandai dalam bab salat, tanya. Kemudian salat depan dia, suruh dia tengok kita salat. Tapi syaratnya orang yang kita tanya tu pun betul lah solatnya tu. Kalau yang orang kita tanya pun kan, sekarang ni banyak kursus solat sempurna, macam-macam kursus, betul lah. Saya pernah hadir kursus solat sempurna tu kan, hadir bukan sebagai peserta lah, sebagai pemerhati. Hak mengajar solat tu pun ya Allah kan, dia buat kursus solat sempurna. Yang hadir ni budak-budak sekolah lah, dengan kadar bayaran tertentu kan, bagaimana solat dengan solat yang sempurna. Hak tukang ajar tu pun solatnya, bagi saya lah, mengikut ilmu yang kita belajar, tak sempurna. Ketika berdiri lurus tu, tapak kaki wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi muslimin muslimat tengok orang duduk berdiri lurus, kaki kanan menghadap ke Las Vegas, kaki kiri menghadap ke Genting Highland. Tapi masa dia perbarisan kan, baris 1, 2, 3 kan, sedia kan, senang diri, boleh pula kaki dia lurus. Masa solat je perap dia tarik kan, satu ke sana, satu ke sana. Tuan-tuan tengok rasional. Kenapa bila kita berdiri tapak kaki kena lurus menghadap ke arah kiblat? Tengok rasional dia. Saya tunjuk di depan, saya nak buktikan kan. Baik, rasional dia bila tapak kaki kita lurus menghadap ke arah kiblat, ni lurus. Tengok tapak kaki saya lurus. Rasional dia bila kita nak sujud, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kita terus turun. Allah, betul tak? Turun kan? Allahu Akbar. Nak rapat belakang ke? Nak jarak ke? Belakang tu saya tengok ada jadual, bagus kan? Surau ni dia dah ke depan, belakang tu ada jadual cara solat, siap dengan gambar lagi pelakon. Baik. Kalau kita tak lurus, kaki kita pengkar macam orang cacat. Orang cacat tak ada masalah. Ni orang yang tak cacat ni, kenapa tak turun macam ni? Masa turun kan, kenapa tak turun macam ni? Allah, kenapa bila turun betul kan? Bila turun je automatik betul kan? Betul tak? Mana boleh turun macam ni? Tak turun lah. Ni, satu ke sana, satu ke sana. Sebab itu rasionalnya bila kita berdiri lurus, tapak kaki menghadap ke arah kiblat, turun clear. Betul?
Sebab tu kita tak pengkarkan macam ni. Yang ni paling ramailah yang solat demikian. Sebab itu saya kata kita rajin talaqi musyafahah dalam bab Al-Quran, tapi kita jarang talaqi musyafahah dalam bab solat. Jadi ambil perhatian berat muslimin muslimat dalam bab ni ya. Nanti solat isyak nanti pastikan tapak kaki lurus menghadap ke arah kiblat, jangan pengkarkan. Masa berjalan okey je lurus, elok masuk dalam baris tak berdiri je prap dia terkeluar kan, automatik kan, automatik dia serap dia keluar macam tu. Heran juga kita kan, lurus. Tu saya kata kadang-kadang yang bagi kursus solat pun dia tidak menepati sebagaimana sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Jelas ha? Jadi cubalah kan, cuba ubah dalam bab tu. Saya kena tegur, wajib sebagai orang yang ada sedikit ilmu berkenaan dengan perkara itu untuk menegurnya. Saya pohon ampun dan maaf. Jangan terasa dalam bab-bab agama ni kalau tak ada tegur, kita akan terus melakukan perbuatan yang silap. Ia mungkin tidak membatalkan salat, tetapi ia mengurangkan kesempurnaan pahala perbuatan salat bagi kita. Jelas ha? Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, dan di antara malam ni saya sentuh berkenaan dengan hadis ini, adab. Sebab kita bercerita tentang adab. Kalau salat kita tak betul, bermaksud adab kita dengan Allah akan lari. Betul? Kerana Allah menurunkan salat, mewahyukan salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berkata kepada kita, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Daripada macam mana kita nak tengok Nabi salat? Berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab rukun fi'li, perbuatan. Kalau dalam bab rukun qauli, saya akan bacakan dan muslimin muslimat lepas tu saya akan tanya bacaan saya sah ataupun batal. Okey, saya akan bacakan Al-Fatihah, perkara biasa, tak ada masalah besar sangat. Selalu kita paling takut dengan Al-Fatihah kan. Al-Fatihah ni tak ada masalah besar sangat sebenarnya. Bacalah mengikut kemampuan yang kita belajar, sambil kita memperkukuhkan lagi bacaan itu. Baik, yang selalu orang lupa ialah pada bacaan tahiyat akhir. Jadi saya bacakan dengan baik-baik, kemudian saya akan tanya soalan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baik, bacaan tahiyat saya tadi sah ataupun batal? Sekali lagi saya ulang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bacaan tahiyat saya tadi sah ataupun batal? Ha? Ada yang kata batal, ada yang kata sah, ada yang kata sah. Semua takut nak jawab. Kan? Kena tanya tuan-tuan, betul tak? Ke nak tutup semua pintu nanti, buka satu pintu je kan? Jadi siapa yang lulus bacaan dia baru boleh balik. Baru boleh balik malam ni lah, baru boleh balik. Tak lulus bacaan tahiyat, jangan balik. Okey, bacaan saya tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana bacaan itu ada yang pendek, sedangkan perlu dibaca dengan panjang. Tapi percayalah cakap saya mengajar di sekolah sudah 23 tahun. Tahiyat adalah bacaan yang paling ramai, majoriti 97 ke 98%. Kalau 100 orang murid, 98 orang tak sah bacaan tahiyat dia. Bayangkan, bukan boleh main-main benda ni kan? Sebab kami kan ada kursus solat untuk murid JQAF. Dia ada bahagian solat, ada bahagian jawi. Sebab bacaan dia At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kena panjang.
Balik ni kalau ada cucu, kalau ada anak yang masih sekolah rendah, sekolah menengah, universiti sekalipun, suruh dia baca Fatihah. Dengar baik-baik. Kalau lillah, anak kita umur 30 tahun, dah berapa puluh tahun dia baca lillah, lillah, lillah. Tak sah. Sebab apa? Tak cukup terlebih tak apa, jangan terkurang. Itu pun tengok keadaan, lebih kurang pun. Macam kalimah Allahu Akbar tu kan, Allahu Akbar. Kalau dia terpanjang, tak boleh Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Yang lepas saya dah bahaskan tu kan, Allahu Akbar, Allah perutnya sebesar gendang. Allahu Akbar, Allah, adakah dia Maha Besar? Tak boleh. Itu ada bahagian-bahagian tak boleh panjang, tak ada qasidah dalam solat. Mana boleh qasidah? Belagu Al-Quran pun kena jaga-jaga. Tajwid kena ikut lagu, kena ikut tajwid, bukan tajwid kena ikut lagu. Kecuali yang dibenarkan dalam bab fiqh hanya ketika azan saja yang boleh panjang-panjang sikit. Itu pun burdahnya kena jaga juga. Allahu Akbar, tak boleh Allahu Akbar, Allah, tak boleh. Tak sempat habis azan, kena cepuk dengan tu imam. Nampak? Dia ada dia punya seni, dan seni itu mesti ikut syarak. Jadi balik dicek, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lulus. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lulus. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ramai baca macam tu, tak maaf lah. Wa ala ibadillahis salihin, kena panjang. Wa ala ibadillahis salihin. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Ramai yang baca asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sampai yang wajib, bacaan yang wajibnya. Yang sunat, kalau tersilap tak apalah. Kalau sengaja silap pun, ia tidak membatalkan solat, tapi ia mendatangkan dosa lah. Sengaja buat silap memang mendatangkan dosa. Ini bacaan yang rukun. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, wajib talaqi musyafahah, bacaan-bacaan rukun di dalam solat. Balik ni semak anak-anak kita, cucu cicit kita, semak. Habiskan masa untuk semak bacaan rukun-rukun bacaan dalam solat. Tengok macam mana mereka rukuk, tengok macam mana mereka sujud. Rukuk masyarakat kita, kalau tengok hari Jumaat macam-macam. Ada yang pegang betis macam orang bersenam, betul tak? Ada yang pegang, ada yang letak tangan di lutut, betul dah. Tapi dia punya siku dibengkokkan pula. Mana boleh bengkokkan? Kena lurus. Kecuali sakit. Jangan cerita dalam bab sakit ada rukhsah, buatlah macam mana pun. Kita tak nak cerita bab sakit kan, sebab bab sakit ni muslimin muslimat salatlah macam mana pun, insya-Allah salat itu sah. Kerana sakit. Ini kita cerita sihat. Yang Nabi cerita tadi, lelaki itu dia sihat. Baik, ketika azan dilaungkan, perbanyakkan doa kerana Allah membuka seluruh pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وإلى من نسيك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل والحمد. Muslimin muslimat rahimakumullah, ketika azan dilaungkan Nabi SAW menggalakkan kita memperbanyakkan doa, kerana waktu itu Allah membuka seluruh pintu-pintu langit, maka tidak ada kekangan antara doa seorang hamba. Kemudian selepas daripada imam mengucapkan la ilaha illallah, kita disunatkan berselawat menjawab la ilaha illallah, kemudian disunatkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang paling baik ketika itu ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir itulah. Kalau tak boleh baca yang tu pun kita baca selawat yang pendek. Kemudian selesai daripada selawat, Nabi memerintahkan kita, disunatkan kita untuk membaca doa selesai azan. Kemudian selesai pada bacaan doa selesai azan, Nabi kata perbanyakkan doa, tambahlah apa-apa doa lagi, kerana ia waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa ni selesai daripada azan. Antara azan dengan iqamah pun waktu mustajab doa. Jadi banyak waktu-waktu yang mustajab doa. Antara waktu yang boleh kita pilih sendiri waktu mustajab doa ialah selepas membaca apa-apa ayat Al-Quran. Baca apa-apa ayat Al-Quran, kemudian kita tutup dengan kafaratun majlis ataupun tasbih kafarah. Bukan tasbih kifarah.
Radio IKIM ni kadang-kadang rajin benar menyebut tasbih kifarah, tasbih kifarah. Mana ada tasbih kifarah? Tasbih kafarah dia panggil. Kafaratul majlis tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita baca Al-Quran, kemudian kita tutup dengan tasbih kafarah tu, Nabi kata selepas itu kita berdoa, itu juga waktu mustajab doa. Yang kita boleh pilih sendiri waktu tu bila-bila kita nak baca Al-Quran. Betul tak? Perbanyakkan doa. Kemudian huraian kita sebagai penutup pada malam ini. Yang kedua, Nabi membincangkan berkenaan dengan keutamaan menghormati orang tua. Tadi solat pada waktunya. Saya dah ceritakan serba sedikit berkenaan dengan solat. InsyaAllah akan datang kita tambah-tambah sedikit bahagian-bahagian yang penting dalam bab solat tu. Walaupun kita bukan kuliah berkenaan dengan solat, tapi oleh kerana solat itu ibadah yang paling utama sekali yang Allah akan nilai. Kalau ibadah solat tidak selesai, seluruh ibadah-ibadah kita yang lain dalam bab sedekah dan sebagainya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak akan diterima, jangan salah faham. Allah terima ibadah sedekah kita walaupun orang tu tak solat. Allah terima ibadah sedekah dia. Tapi di hari akhirat nanti, pahala sedekah itu tidak memberikan manfaat kepada orang yang bagi sedekah selagi mana ibadah solat dia tak selesai. Sebab solat, Nabi kata solat adalah kunci. Kalau kunci itu tak ada, yang lain tak boleh digunakan. Pahala nampak banyak tapi tak boleh guna. Macam mana cerita dia? Sebab itu dalam bab solat ni, tolong kalau boleh hari-hari baca kitab-kitab yang membahaskan berkenaan dengan kesempurnaan solat. Baik, yang kedua, menghormati ibu bapa. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu uff. Mat, kan? Tolong ambil kain di jemuran tu. Derhaka tu. Kan, sekecil-kecil perkataan tu Allah menganggap dia anak derhaka. Dan boleh juga kita menjadi anak derhaka kalau kita tidak mendoakan kedua ibu bapa kita. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita belajar bab azan, selesai daripada azan, Imam Syafi'i akan rangkumkan doa selesai azan itu dengan Rabbighfirli wa liwalidayya. Ujung tu. Kan? Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebab tak nak nanti kita melupakan untuk mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Walaupun perbahasan hadis tu yang ada yang kata dhaif, tapi dalam bab fadilat amal kan kita boleh ambil sebagai pegangan kan, tak ada masalah. Maka kalau saya selesai azan, memang saya akan baca Rabbighfirli. Selesai pada doa azan tu, doa yang pertama yang saya akan bacakan selepas daripada doa azan ialah Rabbighfirli wa liwalidayya. Dan setiap doa Nabi ni, Nabi selalu akan ulang sebanyak 3 kali, tanda keinginan kita itu sangat kuat agar doa-doa itu dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berjihad pada jalan Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang berazam untuk mati syahid, maka Allah akan mengurniakan kepada dia darjat mati syahid walaupun dia mati di tempat tidur. Masya Allah. Itu fadilatnya. Yang penting ada azam, kena azam lah. Mulai daripada saat ini, azam dalam hati kita ni, kita nak mati syahid. Mati syahid itu atas perkara apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan kalimah la ilaha illallah. Berazam lah dengan kuat. Maksud kuat tu macam mana? Kalau malam ni ada seruan jihad, aku akan sahut. Itu maksud azam. Kan? Dia tak sama dengan nak tak nak kan? Ni azam ni dia kena kuat kan? Jadi Nabi kata barang siapa yang berazam untuk mati syahid, maka Allah akan mengurniakan dia darjat mati syahid walaupun dia mati di tempat tidur. Masya Allah.
Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit perbahasan pada malam ini mendapat kebaikan untuk kita bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah memberikan Allah menguatkan jiwa kita untuk kita beramal dengan agama Islam ini sehinggalah ketitisan darah kita yang terakhir, ataupun sehinggalah kita menutup mata insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari dan menerima rezekimu yang halal dan Engkau berkati. Dan Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami, ahli keluarga kami dan seluruh zuriat keturunan kami dapat masuk menjadi penghuni syurga Firdausmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.